Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sekali lagi berkenan berbicara kepada kami. 主，我们感谢赞美你，你是上帝，今天你愿意向我们说话。 Biarlah sungguh seperti lagu yang kami pujikan. 正如我们所唱的是， Biarlah kasih Tuhan itu yang boleh mengubah hati kami sekali lagi. 让主你的爱可以改变我们每个人的心， Mendorong kami untuk boleh menjadi saluran berkat buat sekitar kami. 推动我们，让我们成为别人的祝福， Buka hati kami, buka pikiran kami. 开我们的心窍， Dan tolong kami untuk boleh menanggalkan segala kecongkakan dan kesombongan diri kami. 让我们可以脱弃一切的骄傲，一切的自大， Agar supaya Tuhan saja yang berbicara kepada kami. 让主你自己向我们每个人说话。 Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan. 主啊，你使用你卑微有限的仆人， Biarlah sungguh isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan. 愿你自己的心意向我们每个人显明。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. 主所敬爱的弟兄姐妹，早安。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang merupakan kelanjutan dari minggu yang lalu. 今天我们要讲的信息，就是与前个礼拜的信息有关联， Yaitu mengasihi sesama. 就是要爱人如己。 Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. 让我们看马太福音22章34到40节。 Matius 22 ayat 34 sampai 40. 马太福音第22章34到40节。 Mari setelah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita bersama. 找到了，我们一起念。 Matius 22 ayat 34 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu sekalian, tentu kita tahu 2 hari lagi ada sebuah perayaan yang khusus. Seluruh dunia merayakannya. 亲爱的弟兄姐妹，我们知道再过2天有一个特别的日子，是全世界的人都庆祝。 Hari apa itu Bapak Ibu? 是什么日？ Valentine ya. 就是情人节。 Bapak Ibu sekalian, waktu saya cari tahu keunikan apa yang ada di hari Valentine ini di seluruh dunia. 当我仔细考究，那么世界的人对于情人节为什么有这样的？ Ada satu kesamaan. 就是有一个共同点， Valentine itu dirayakan dengan pemberian bunga. 那么就是情人节，就是用鲜花献给我们亲爱的人， Coklat 比如说巧克力， ataupun kartu yang berbau yang bernuansa Valentine begitu ya. 或者是一个贺卡。 Seluruh dunia merayakan hari kasih sayang ini. 全世界的人都庆祝这个情人节， Apakah Bapak Ibu di sini juga merayakannya? 是否你们也庆祝？ Atau waktu ini sudah berpikir saya akan memberikan pasangan saya hadiah apa? 或者你正在想，我要送给我最亲爱的人什么礼物呢？ Yang sudah menikah atau berpikir itu kan urusannya orang-orang muda yang masih pacaran 那 begitu 么 ya. 已婚的人说，那可能是年轻人的事。 Bapak Ibu sekalian, di antara hadiah-hadiah Valentine ini, 那么其中在情人节的礼物中， saya menemukan ada satu hadiah yang unik. 我发现一个特别的礼物， Sekotak coklat yang harganya 8,5 juta.
就是一盒的巧克力，在这850万美金。 Saya juga bertanya-tanya, gimana ya rasanya coklat yang harganya 8,5 juta 那 satu 么 kotak? 这850万美金的巧克力到底有什么特别的味道？ Seperti apa rasanya itu? 那么它的味道是怎么样的呢？ Rasanya kalau saya sekiranya dihadiahkan itu saya akan menyimpannya. 可能如果当我收到这份巧克力的时候，我不能我吃，而且藏起来， Saya nggak akan memakannya 我不想吃它， karena terlalu mahal untuk 因为太 dimakan. 尊贵了。 Bapak Ibu sekalian berbicara tentang hadiah yang mahal, hadiah yang mewah. 那么讲到尊贵的礼物， Ada seorang wanita yang rela memberikan hadiah yang begitu besar, yang begitu mahal harganya kepada pasangannya. 那么有一位女人愿意用这样昂贵的巧克力送给她的情人， Wanita itu bernama Angelina Jolie, 她的名字就是 Angelina Jolie， seorang artis Hollywood. 就是荷里活的明星。 Kalau Bapak Ibu pernah atau sering menonton film Hollywood pasti tahu artis ini. 那么你们常常看电影的，当然认识这位女孩子。 Bapak Ibu, suatu ketika Angelina Jolie ini memberikan sebuah hadiah kepada Brad Pitt yang pada saat itu adalah suaminya. 那么一次，Jolin就给她的爱人就是 Brad Pitt 礼物。 Dikatakan Angelina ini membelikan sebuah helikopter. 那么她送给她的情人一个直升飞机。 Tujuannya agar supaya Brad Pitt ini terhindar dari kemacetan kota. 那么她渴望她的情人上办公的时候没有塞车。 Dia buatkan juga landasan helikopter di rumah mereka. 那么她在她家里做了一个停机坪。 Dia juga menyewa seorang instruktur untuk mengajarkan Brad Pitt ini menerbangkan helikopter. 那么她也请来一个教练来教导她的情人。 Bapak Ibu, harga helikopter itu 1,6 juta US dollar. Sorry, 1,6 juta US dollar. 那么这个直升机是这160万美金。 Kalau dikurskan pada saat itu kira-kira 14 M. 那么用印尼盾来说是140亿。 Bapak Ibu, kita melihat Angelina Jolie ini membelikan hadiah yang begitu mahal. 我们看这 Angelina 送给她的爱人这样珍贵的礼物， Tentu kita berpikir cintanya itu pasti begitu besar pada suaminya. 那么我们想象她对丈夫的爱是何等的大。 Tapi Bapak Ibu, catatan riwayat Brad Pitt mengatakan, 但是 Brad Pitt 的日子里告诉我们， tahun 2014 mereka menikah. 那么2014年他们结婚， Tahun 2016 pernikahan mereka kandas. 那么2016年他们就分离了。 Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu hal yang sangat ironi. 那么这件事我们看是一个非常现实的事。 Dia rela memberikan hadiah yang begitu mahal, yang begitu wah buat suaminya pada saat itu. 她愿意付这样的代价送给她的丈夫礼物， Tapi ternyata cintanya itu tidak sebanding dengan hadiahnya. 但是她的爱不像礼物那样尊贵。 Di dalam dirinya hadiah ya hadiah, cinta ya cinta. 对她来讲，礼物是礼物，爱就是爱。 Ada satu hidup yang terpecah di dalam dirinya. 那么在她的婚姻的爱情里面，没有一个整合的心。 Apa yang dia berikan itu tidak bisa dia nyatakan di dalam kehidupannya. 她可以给一切，但是她不能在她的生命中显明出来。 Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita tentu kita banyak membahas kasih, mungkin membicarakan kasih. 可能在我们每日生活中，我们常常讲到爱，关于爱， Apalagi hari-hari menjelang Valentine begitu ya. 特别是要过情人节。 Mungkin ada banyak orang mengangkat tema-tema tentang cinta kasih. 那么有许多人去说关于这个爱情的故事。 Tapi pertanyaannya seberapa besar kita sungguh sudah bertumbuh di dalamnya. 问题是我们真的是在爱里成长吗？ Tuhan tidak ingin kita memiliki satu hidup yang terpecah. 神不愿意我们在我们的生命里，在我们生活里没有整合的爱情。 Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita lihat terjadi di dalam diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. 那么我们从当时的法利赛人与文士可以看到，
Mereka begitu berpegang kepada perintah Tuhan. 他们守神的诫命， Mereka berpegang teguh pada perintah pertama, kasihilah Tuhan. 他们守住的第一条诫命就是要尽心尽意爱上帝。 Saking cintanya mereka pada Tuhan, 10 perintah Tuhan itu. 甚至他们对神的世界图这样的尊敬， Mereka jabarkan menjadi 360 peraturan. 那么他们把对世界分解成为360个律法。 Mereka takut kalau perintah Tuhan itu akan dilanggar di dalam detil kehidupan mereka. 他们不希望在他们生命里犯了上帝的诫命。 Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu seakan seorang yang matanya terus mengarah kepada Tuhan. 那么法利赛人在他们生命就全心关注在神的律法上， Tetapi mereka tidak pernah melihat sekeliling. 但是他们从来不顾周围的人， Mereka tidak peduli akan sesama. 他们不顾别人， Apalagi orang-orang yang berkekurangan dan tertindas. 特别是受欺压、贫穷的人。 Bahkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mengklaim diri mereka lebih benar, lebih suci 甚至他们教的比耶稣更圣洁。 dari Tuhan Yesus. 那么主耶稣呢？ Karena Tuhan Yesus dianggap melanggar berbagai hukum yang mereka miliki pada saat 因为 itu. 他们教的耶稣犯了许多上帝的诫命。 Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak cuci tangan sebelum makan. 那么主耶稣与他的门徒饭前没有洗手。 Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. 那么主耶稣在安息日也要医治病人。 Murid-muridnya memetik bulir gandum karena mereka lapar pada hari Sabat. 那么在安息日的时候，他的门徒也在买田里设买费。 Dan banyak lagi pelanggaran lain yang bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. 那么对法利赛人来讲，这都是一些犯上帝诫命的事， Adalah satu pelanggaran yang fatal di hadapan Tuhan. 是一个很大的错误。 Mereka bertanya, mengapa Tuhan Yesus yang mengatakan dia adalah utusan Bapa? 那么他们在追问为什么耶稣既说他是上帝所差遣的， Tapi dia melanggar hukum, dia melanggar adat istiadat pada saat itu. 那么耶稣要犯许些的规条。 Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks inilah bagian ini dicatat. 那么就是在这样的经义里面，我们谈论 Ayat 34 kalau kita memperhatikannya, 在如果我们注意第30节的时候， dikatakan ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. 当他们看到耶稣堵住撒都该人的口的时候， Berkumpullah mereka. 他们就一起聚集。 Kalau kita menelusuri, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu berselisih paham tentang kebangkitan. 那么在我们注意到，其实法利赛人与撒都该人也有许多的分别。 Pada saat mereka melihat orang-orang Saduki itu bungkam, 他们看到撒都该人闭口的时候， mereka seakan berkata di dalam hatinya, 他们好像心里在说： musuh kita kurang satu. 那么我们的敌人不够智慧， Sekarang waktunya untuk menghabisi Tuhan Yesus. 那么现在是让难为耶稣的时候。 Oleh karena itu di dalam ayat 35 dikatakan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. 那么在35节我们看到一个律法师就试探耶稣。 Bapak Ibu, apakah melihat ada sesuatu yang janggal di dalam ayat 35 ini? 你们看这些经文有什么蹊跷呢？ Seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. 那么一个律法师来到耶稣面前来试探耶稣。 Bapak Ibu sekalian, mencobai itu bisa berarti mengetes, menguji begitu. 那么试探的意思就是说要考一考。 Seperti kita tahu kalau seorang yang menguji, mengetes, tentu dia lebih tinggi daripada orang yang dites. 当然，他认为一个考别人的人自己分量比这个人更大。 Ahli Taurat ini merasa dirinya lebih benar daripada Tuhan Yesus. 那么结果律法师教的他比耶稣更圣洁， Karena itu dia berani mencobai Tuhan 所以 Yesus. 他敢去考耶稣。
Tetapi luar biasa kita melihat Tuhan kita yang penuh cinta kasih. 但是我们看到我们主耶稣是充满讲大的爱， Sungguh di dalam dirinya hadir kepenuhan Allah. 让他心里他只有一个意念，就是要神的心意在他身上成就。 Yang memang kita tahu dia sendiri adalah Allah. 我们知道他自己就是神。 Tuhan Yesus menjawab dengan penuh cinta kasih. 那么耶稣柔顺来回答， Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, 就是说第一条诫命就是要尽心、尽心、尽意爱你的上帝， dengan segenap hatimu, 尽心、 dengan segenap akal budimu. 尽意， Itulah hukum yang pertama. 那是第一条大的诫命。 Bapak Ibu sekalian, sebenarnya hukum ini sudah diketahui oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. 那么其实这些诫命是法利赛人与文士都很熟悉的经文， Karena ini sudah pernah dicatat di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. 那么在申命记里第6章已经记载， Bahkan seperti penjelasan pendeta Lim Supianto minggu yang lalu, 正如林牧师前个礼拜所讲的， bahwa hukum ini itu sudah melekat begitu erat dengan diri mereka. 那么这条诫命其实在他们心里是哪样的不可放弃。 Setiap kali mereka akan berdoa, 但他们每一次祷告以前， mereka ikatkan itu di kepala mereka. 他们把这些经文绑在额头上， Mereka ikatkan itu di tangan mereka. 那么他们又写在膀臂上。 Mereka tahu dan mereka sudah hafal luar kepala hukum ini. 他们知道这些经文，而且背得很熟。 Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan Yesus tidak berhenti di hukum yang pertama dan yang terutama itu. 但是我们看到耶稣不是停止在第一条诫命， Dan Tuhan Yesus mengatakan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 那么耶稣教导他们比这个诫命一样的重要，就是要爱人如己。 Apakah ini juga hukum yang baru bagi mereka? 这对他们来说，这是不是新的诫命呢？ Tidak Bapak Ibu sekalian. 其实不然。 Itu sudah dicatat di dalam Imamat 19 ayat 18b. 那么在申命记第19章也记载了， Dan juga di dalam ayatnya yang ke-34b. 在34节也这样记载： Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 你们要爱人如己。 Dan secara implisit kita melihat 10 perintah Allah itu. 那么我们注意到10条诫命的时候， Perintah pertama sampai yang keempat itu berbicara tentang relasi umat Tuhan dengan Allah. 那么从第1节到第4节，那是写明神与人之间的关系， Satu relasi yang vertikal. 就是上到下的一个关系。 Dan hukum yang kelima sampai 10 itu berbicara tentang relasi dengan sesama. 那么第5到第4节就是人与人之间的关系。 Itu artinya pada saat kita berelasi dengan Allah, itu tidak bisa dipisahkan dengan relasi dengan sesama. 意思说，当我们有与上帝的关系，同样我们与我们人之间的关系不能分开。 Relasi kita dengan Allah itu harus bisa kita wujudkan di dalam relasi kita dengan sesama. 我们对上帝的关系应该也实行在与人之间的关系。 Demikian juga pada saat kita mengatakan mengasihi Tuhan. 同样，当我们说我们爱上帝的时候， Kita pun harus mengasihi sesama kita. 那么我们也应当爱别人。 Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu bagaikan sebuah uang logam. 那么爱上帝与爱人就像一个铜币， Uang logam ini akan bernilai dan berharga kalau dua sisinya itu ada tulisan dan ada gambarnya. 那么一块硬币它要有价值，如果两面都有各自的图文。 Kalau kita mau berikan uang logam buat tukang parkir begitu, 比如说，当我们要给泊车的人， kemudian entah apa yang terjadi, salah satu sisi hilang. 比如说这个硬币一面没有是空的， Saya yakin tukang parkir itu tidak mau menerima. 我肯定他不要收这块硬币， Karena itu tidak ada nilainya. 因为是无价值的。 Harus kedua sisinya itu ada gambar dan tulisannya.
那么一块硬币两面都要有文字图案， Dan itu menjadi satu kesatuan. 那是一个整合性的硬币。 Demikian juga kasih Tuhan dan kasih kepada sesama. 同样的，爱上帝的心与爱人的心是不能分开的， Itu menjadi satu kesatuan. 那是合一的， Satu perintah dari Allah yang tidak bisa dipisahkan. 是神所赐给我们不能分开的诫命。 Tuhan ingin kita memiliki hidup yang utuh. 神愿意我们有整合的生命， Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 爱上帝也爱别人。 Pagi ini kita khusus akan berbicara tentang mengasihi sesama. 那么今天我们要主讲关于爱别人。 Bapak Ibu, dari perkataan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, 当从我们从思想爱人如己这句话的时候， kita bisa menarik 3 kebenaran dari ayat ini. 然后呢，从中我们可以看到3个真理。 Yang pertama adalah kasih yang kita bagikan kepada sesama itu adalah bersumber dari Allah sendiri. 那么第一条就是，当我们把我们的爱分享给别人的时候，其实这个爱是从上帝而来。 Kasih yang kita bawa, kasih yang kita salurkan kepada sesama kita, 当我们把我们的爱分给别人的时候， itu adalah asalnya dari Allah sendiri. 是神的爱。 Kasih yang dilimpahkan Allah kepada kita adalah kasih yang cuma-cuma. 那么神赐给我们是免费的爱，是无条件的爱， Kasih yang tak bersyarat. 是无条件的爱， Kasih yang sudah Allah nyatakan di atas kayu salib 是神在十字架上显明的爱。 dengan mengorbankan Yesus Kristus sebagai penebusan bagi penebusan dosa kita. 是耶稣基督为我们的罪担当而付出的爱。 Roma 5 ayat 8 berkata, 罗马书第5章第8节讲到， akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. 但神向我们显明他的爱。 Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. 当耶稣为我们死的时候， Ketika kita masih berdosa, 就是说当我们还做罪人的时候，耶稣已经为我们死。 ketika kita masih ada di dalam dosa, 当我们还在罪里的时候， ketika kita masih menikmati kehidupan dosa itu, 当我们还享受我们的罪的时候， dan pada saat kita belum menyadari kita membutuhkan keselamatan, 当我们还不明白我们需要救恩的时候， Kristus sudah mati bagi kita. 那么耶稣基督已经为我们死。 Dan di dalam anugerah Allah, Dia memilih kita menjadi anak-anaknya, 在他的恩典里，他拣选了我们成为他的儿子， menjadi kesayangannya di hadapannya. 成为他疼爱的儿子。 Dan di dalam Kristus kita boleh terus-menerus mengalami kasih Allah itu. 在耶稣基督里，我们会享受神的爱， Kasih Allah yang berlimpah yang tidak berkesudahan yang Dia berikan bagi 是 kita. 他的爱是那样丰富长存的爱。 Kasih yang Allah curahkan bagi kita 神所赐给我们的爱， adalah kasih yang tidak mempertimbangkan apakah kita layak untuk menerimanya. 他没有计较我们是配的领受或者不配。 Kalau dengan kriteria kelayakan, 如果讲到配的， tak seorang pun di tempat ini layak menerima anugerah yang daripada Allah. 那么我们每个人不配领受神的爱。 Kasih Allah itu adalah anugerah, 神的爱是一个恩典， sesuatu yang kita tidak layak untuk terima, 是我们本是不配领受的， yang Allah limpahkan bagi kita. 是神赐给我们。 Pada saat kita akan berbuat baik kepada sesama, 当我们愿意向别人行善的时候， pada saat kita ingin menyatakan kasih kita kepada sesama, 当我们愿意向别人说我们爱他的时候， kita punya list yang panjang, daftar kriteria yang panjang. 我们其实有许多的条件附加在里面。 Tentang orang yang kepadanya kita akan berbuat baik. 就是说，当我们要爱一个人的时候，我们要看条件。 Kalau orang itu baik kepada saya, 如果他对我好， kalau orang itu ramah kepada saya, 那么他对我很有礼貌， apalagi sering memberi sesuatu kepada saya, 特别是他时常送我东西， saya mau mengasihi dia. 我愿意爱他， Saya mau berbuat baik 我 kepadanya. 愿意做善事。 Tapi kalau orang yang suka menyakiti saya, 如果那个人常常伤了我的心，
salah diingatkan malah ngotot. 比如说，当我们向他好甚好意讲着，那么他却反怒， Salah diingatkan malah marah. 那么他反怒， Biarkan saja. 任凭他吧， Tidak pantas dikasihi. 因为我不能爱他，他不配得着我的爱。 Kita punya daftar kriteria yang panjang untuk kita boleh mengasihi sesama. 我们去爱一个人，我们附加了许多的条件。 Tapi kita bersyukur Allah memberikan contoh yang begitu agung bagi kita. 但是感谢神，神给我们这样伟大的一个榜样。 Dia melimpahkan kasih-Nya bagi kita tanpa melihat apakah kita layak untuk menerimanya. 他是给我们这样的大爱，他不计较我们配不配领受他的爱， Tapi berdasarkan kehendak-Nya. 但是 Kehendak-Nya, 但是 kemauannya. 他爱人是他的心意。 Bapak Ibu sekalian, bercermin dari kasih Allah yang tidak bersyarat, yang cuma-cuma ini. 当我们回想神对我们无条件白白的爱的时候， Kiranya kita pun boleh belajar mengasihi sesama kita 那么我们也可以学习神去爱别人， dengan tak bersyarat. 无条件的爱。 Bapak Ibu sekalian, hal kedua adalah kasih yang kita miliki itu yang sudah Allah limpahkan di dalam diri kita. 那么第二个就是我们已经领受神的爱，但是我们却忘记向别人施予。 Kasih itu ditujukan kepada sesama. 那个爱就是让我们选给别人。 Bapak Ibu sekalian, seringkali kita sebagai manusia, 身为人， mau jujur atau tidak, 你愿意不愿意诚实？ sadar atau tidak, 你清楚和不清楚？ kita lebih sering memikirkan diri kita sendiri. 我们这是自私自利的人， Kita cenderung mencari kesenangan kita sendiri. 我们只愿意让我们自己快活， Kita cenderung mengusahakan kebahagiaan diri kita 我们只 sendiri. 顾我们幸福， Mengasihi diri kita 我们 sendiri. 爱我们自己。 Bukti kecilnya kalau kita pergi keluar untuk makan, 比如说，当我们出外用餐的时候， tentu kita memilih restoran, tempat makan yang bagi lidah kita cocok. 那么当然我们要寻找一个适合我们的餐馆， Enak dan kita suka itu. 我们觉得很喜欢。 Saya yakin kriteria pertama tidak mungkin kriteria restoran itu sepi. 那么第一个条件当然不是说要找一个没有人的餐馆， Makanannya tidak enak. 那么那餐馆的东西不能吃， Kasihan restoran itu sepi, kita makan di sana saja. 因为我们看到那餐馆没有人，那么我们就去那边用餐。 Saya yakin itu nggak akan jadi kriteria yang pertama. 我相信这不是我们选择的条件。 Dan juga kita memilih tempat untuk liburan pasti satu tempat yang sangat menyenangkan bagi kita. 当我们去游玩的时候，当然我们找一个使我们觉得快乐的地方， Yang kita senang untuk berada di sana. 是我们乐意在那边游玩的地方。 Kita sering memikirkan diri sendiri. 我们常常只顾自己， Tapi melalui perintah ini Tuhan Yesus mau kita belajar. 这是借着这个诫命，耶稣基督要我们学习， Dengan fokus kepada diri sendiri. 专注自己。 Sekarang mari kita pikirkan sesama kita. 那么我们变成关注别人， Kepentingan sesama kita. 那么我们的朋友， Kebutuhan sesama kita. 我们共同的愿意。 Mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. 那么一些需要我们的人， Mengasihi sesama berarti melakukan bagi sesama kita yang membutuhkan. 那么爱别人就是说，我们愿意帮助需要我们的人， Demi untuk menolong sesama kita. 为了要帮助别人。 Bapak Ibu sekalian, sesama itu bisa diartikan sebagai keluarga kita sendiri. 那么我们所爱的人，别人可能我们的目标是我们家里的人， Pasangan kita, anak-anak kita. 是我们的配偶，还是我们的孩子们？ Bagi bapak-bapak dan suami, kalau ditanya apa buktinya engkau mencintai keluargamu? 对一个男人或者做丈夫的问他，你爱哪一位？ Saya yakin jawabannya adalah bekerja keras.
对不起，问他喜欢这什么事，他可能做，我愿意努力的做工， bekerja mati-matian 努力的工作， untuk mencukupi kebutuhan 为 keluarga. 了要使我家庭可以有收益， Tentu itu tidak salah. 那不是一件错事， Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. 那是作为家长的一个责任。 Tapi seringkali kita para pria, para suami itu melupakan satu hal. 在我们做丈夫的、做男的，常常忘记一件事。 Istri kita, anak-anak kita membutuhkan diri kita. 那么我们的太太、我们的孩子也需要我们， Bukan hanya uang yang kita peroleh. 不是单单物质上的需要。 Memberi diri bagi keluarga kita adalah satu wujud kita mengasihi keluarga kita. 我们把自己献给他们的时候，就显明我们去爱他们。 Hadir bagi pasangan kita mendengarkan curahan hatinya, 让我们为我们的配偶付一个代价的时候，我们也用时间来听他的话， mendengarkan keluhan hatinya, 愿意他向我们所诉说的话， itu menjadi bentuk kita mengasihi dia. 听他的话就是显明我们去关心、去爱他。 Dan menyediakan waktu bagi anak-anak kita. 同样，我们也唯有付上时间为孩子们， Bukan berada bersama mereka dan kita sendiri sibuk dengan gadget. 不是说当与他们一起的时候，我们只注意我们的手机， Tentu itu bukan namanya memberi diri, menyediakan diri bagi 那 keluarga. 不是给予他们一个爱。 Bapak Ibu sekalian, seberapa besar kasih yang kita sudah nyatakan di dalam keluarga kita. 那么我们已经向我们家给了多少爱？ Kalau Bapak Ibu yang datang dengan pasangannya, dengan keluarganya, coba bertanya. 当我们与我们家人来到教会的时候，我们可以问他们。 Sudah merasa dikasihi belum? 那么，他们觉得我们已经惯性去爱他们吗？ Apakah selama ini sudah menyatakan kasih di dalam keluarga? 那么我们已经向他们显明我们的爱吗？ Bapak Ibu sekalian, sesama itu juga bisa kita artikan sebagai saudara seiman kita. 那么别人我们所爱的，也就是可能是我们教会的同工， Sesama orang percaya, 就是一个信徒，同样做信徒的人， rekan-rekan satu pelayanan. 一个侍奉上的同工。 Bapak Ibu, pada saat kita berkumpul seperti ini, bertemu, bersekutu, atau berelasi dengan saudara seiman kita, 当我们与信徒在一起交通团契的时候， sesungguhnya kita bisa menyatakan kasih kita kepada sesama kita. 是不是我们也能够显明对他们的爱？ Pada saat kita melihat saudara kita mukanya lonjong seperti pepaya, 比如说，当我们看到一个人面部的表情不好的时候， biasanya tidak begitu. 平常是没有这样的。 Kita bisa bertanya kepadanya, 我们应该问他： apakah engkau ada pergumulan tertentu? 是不是你心里有什么征战？ Jangan bertanya padanya apakah engkau baik-baik saja, 你不能质问他你好吗？ karena pasti jawabannya baik begitu ya. 那么他肯定说好的。 Tapi bertanyalah lebih dalam, bertanyalah lebih empati dan serius. 但是可以用爱心深入的恳切地问他：你有事吗？ Memberi perhatian kepada saudara seiman kita, 那么你多的关注你的信徒、你的同工们， mendoakannya, 为他祷告。 menguatkannya saat kita tahu dia sedang kesusahan. 当他软弱的时候，让我们可以兼顾他。 Kalau dengan rekan sepelayanan, 对于我们侍奉的同工， mau tidak mau kita harus akui pasti ada gesekan waktu kita melayani bersama. 我们知道我们人际关系之间难免有时候会摩擦， Mungkin sakit hati, 可能他对我们觉得痛心， mungkin kemarahan, 可能是在烦怒， kekesalan, 可能觉得很沮丧， jengkel, 觉得讨厌， yang bisa berkembang menjadi dendam, kebencian, dan akhirnya meninggalkan pelayanan. 那么是这个人以后觉得非常的不满，甚至离开教会。
Bapak Ibu sekalian, dengan rekan sepelayanan mari kita saling mengasihi. 对于我们的同工，我们要亲切的爱他。 Jikalau kita tahu perkataannya atau perilakunya itu ada yang menyakiti kita, 如果他伤了我们的心， sekalipun kita tahu dia tidak menyadarinya, 可能他没有察觉到他伤了别人， janganlah berpikir kamu sudah dewasa, kamu harus tahu sendiri. 你不能想你是已经大人了，你应该自己去体验。 Di dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri pun, kita yang hidup sehari-hari pun kita harus terus banyak berkomunikasi. 虽然我们在家里成了夫妻，我们也要常常有一个和谐的一个协调， Supaya pasangan kita tahu apa yang kita rasakan, apa yang ada di dalam hati kita. 让你的妻子、丈夫明白你的心理、你的征战。 Apalagi rekan sepelayanan kita. 特别是我们侍奉的同工， Jikalau kita merasa tersakiti, 如果他伤了我们的心， mari kita mendatanginya, 让我们来拜访他， berdamai dengannya. 与他和好。 Saya pikir kalau ini boleh terjadi di antara kita, itu menjadi satu kasih yang begitu indah di antara kita. 我相信，如果我们有这样的和谐，那是一个非常美的事。 Kasih Kristus akan memenuhi hati setiap kita. 耶稣的爱要充满我们每个人的心， Dan kasih itu juga yang akan terus bertumbuh di dalam setiap diri kita. 那么他的爱在我们心里成长。 Bapak Ibu sekalian, sesama itu juga kita bisa artikan dengan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. 那么，身为我们所要爱的人，可能就是我们的仇敌， Orang yang tanda kutip sudah menghancurkan kita. 可能已经毁坏了我们， Orang yang sudah mencelakai kita. 已经叫我们失丧的人， Mungkin itu rekan kerja yang pernah ciak uang kita. 可能他吞吃了我们的捐款， Yang pernah merugikan kita habis-habisan. 甚至让我们崩溃。 Maukah kita mengasihinya, 我们是否愿意去爱他， mengampuninya? 去原谅他？ Tentu sekiranya kalau dia meminta kesempatan untuk bekerja sama lagi, 当他愿意与我们再次同工的时候， kita perlu hikmat dari Tuhan. 我们当然需要从上帝来的智慧。 Mudah sekali kita tahu apakah kita bisa mengampuni, bisa mengasihi seseorang kembali. 我们应该能够审查自己是不是愿意去爱别人，去宽恕别人。 Kita tidak mencoba menghindar untuk bertemu dengannya. 让我们不要去避免去见他， Apalagi kita pura-pura tidak melihat pada saat kita ketemu dengannya. 或者我们装作不看。 Bapak Ibu sekalian, sesama kita itu bisa diartikan juga orang yang sudah pernah mencelakakan kita. 那么我们所有爱的对象，可能是叫我们伤心的人。 Sesama itu juga bisa kita artikan sebagai orang yang di luar sana, yang tidak pernah kita kenal, yang tidak pernah kita temui sebelumnya. 那么我们所爱的对象，可能就是一个陌生人，是我们完全不认识的人。 Lukas 10 ayat 25-37 mencatat seorang Samaria yang hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang Yahudi yang sekarat di jalan itu. 那么路加福音记载一个好撒玛利亚人对半路受抢劫的人的爱。 Apakah kita memiliki belas kasihan yang daripada Tuhan yang siap kita bagikan kepada sesama? 那么我们心里是不是有上帝的爱，让我们也去爱别人？ Kepada orang-orang yang di luar sana, 对一个我们不认识在黑暗里的人， Bapak Ibu sekalian, satu ketika saya sedang mengendarai mobil. 一次当我驶车的时候， Di lampu merah, saya berhenti. 那么有红灯的时候我就停车。 Kemudian saya melihat ada seorang penjual koran. 那么有一个卖报纸的人， Sebenarnya saya tidak membutuhkan koran. 其实我不想买他的报纸。 Seringkali kalau saya membeli koran itu menumpuk gitu ya. 那么我常常买了一些不用的报纸。 Setelah sekian lama saya baru sadar, oh saya pernah membeli koran. 那么我就明白，我常常去买我不整度的报纸。 Tapi pada saat saya melihat orang itu, saya kasihan padanya melalui penampilannya. 当我看见那个人的时候，我起了怜悯的心。 Saya belajar menyatakan kasih Tuhan kepadanya. 我学习
去关注、去爱别人。 Saya panggil dia, saya bilang, saya mau koran Surya. 那么我就叫他，我要一份苏利亚报纸。 Harganya berapa? 然后我就问多少钱， Dia mengatakan 5.000. 他说5000等。 Saya kaget juga. Koran Surya emang naik ya jadi 5.000 begitu. 我吃惊，为什么会讲贵？ Tapi setelah itu dia melanjutkan lagi, tambah 2.000 ya kok. 那么他究竟，而且搭着单子说 Saya 再加2000。 Saya kepanasan. 那么我觉得就不高兴， Karena dari tadi di bawah terik matahari. 因为他对不起，是卖报的人叫的，他在炎热之下觉得很热。 Jujur dalam hati ada merasa gimana gitu. 那我觉得他蛮可怜的。 Sudah jual koran begitu mahal, minta tambah lagi. 那么已经卖贵的报纸，他要加2000等。 Tapi saya belajar bagaimana mengasihi dia. 那么我学习怎么样真的来实行去爱别人。 Saya berikan uang 7.000 itu baginya. 那么我就付出7000等。 Bapak Ibu sekalian, adakah belas kasihan yang siap kita bagikan kepada sesama 那么 kita? 我们是不是有这样的爱分享给别人， Bahkan kepada orang-orang yang tidak pernah kita kenal, 甚至于我们不认识的人， yang sehari-hari berseliweran di depan kita. 是在我们周围的人。 Bapak Ibu sekalian, kasihan daripada Allah itu, kasih itulah yang kita berikan kepada sesama kita. 让神的爱，我们学习把它分享给别人。 Dan pada saat kita membagikan kasih itu, kita berfokus kepada kebutuhan sesama kita. 当我们把爱分享给别人的，让我们专注我们的爱。 Bapak Ibu, hal yang ketiga adalah kasih yang kita bagikan itu tujuannya adalah membawa sesama kita mengenal Allah. 那么第三个就是当我们分享给别人爱的时候，我们渴望他可以明白神的爱。 Hal ini yang menjadi batasan pada saat kita menyalurkan kasih Allah yang tidak bersyarat dan kasih Allah yang cuma-cuma itu. 那么我们愿意把神无条件的爱赐给他们。 Kasih yang kita nyatakan itu harus membawa sesama kita mengenal Tuhan. 就是我们愿意用神的爱去爱别人，让他也可以认识神， Mengenal Tuhan yang penuh kasih, 让他们认识慈爱的天赋， tetapi juga kudus dan suci. 这个神界的清洁的爱， Mengenal Tuhan yang penuh anugerah, 让他们认识满有恩典怜悯的神， tetapi menuntut perubahan di dalam diri setiap kita yang percaya padanya. 让神的爱来帮助激励我们，让我们成为一个被改变的人， Mengenal Tuhan yang penuh dengan kebenaran, 认识一个完全有真理的神。 tetapi mengampuni pada saat kita berdosa dan bersalah kepadanya. 但是我们愿意原谅他们的罪。 Kalau hukum pertama itu kasih kita tujukan kepada Allah. 如果第一条诫命就是要尽心尽意去爱神， Hukum kedua, kasih ditujukan kepada sesama. 那么第二条诫命就是要爱人如己， Pada akhirnya semuanya itu kembali kepada Allah. 让这一切都归给神，一切的荣耀都归于他。 Inilah yang menjadi ukuran dan standar bagaimana kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang tidak bersyarat. 那就是我们怎么样用神所教导我们的无条件的爱去爱别人。 Kalau ada seorang teman datang pada saya 如果有一个朋友来到我这里， mengatakan saya sedang kesulitan keuangan, 我正在有一些经济的困难， tolong pinjamkan saya sejumlah uang. 那么请你借给我一些的钱。 Kalau saya ada, saya akan pinjamkan. 如果我有，我愿意借给他。 Kemudian saya tahu dia menggunakannya untuk berjudi, 当我发现他是来去做赌博的时候， bukan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. 不是尽责任的使用。 Kali kedua dia datang kepada saya 那么第二次他来见我的时候， karena uangnya sudah habis untuk berjudi. 因为已经赌光了， Saya perlu hikmat Tuhan bagaimana mengajari, walaupun tetap menolongnya. 我当然需要神的智慧来帮助他怎么样使用钱财。 Tidak sekedar memberikannya uang, 我不是随便给他钱， tetapi harus mengajarinya untuk menggunakannya dengan disiplin. 让我帮助他教导他怎么样有一个尽责任。 Demikian juga kita para orang tua waktu kita memperlakukan anak-anak kita.
同样，当我们身为家长，我们带我们的孩子的时候， pada saat anak-anak kita minta dibelikan sesuatu, 当孩子让我们要东西的时候， kita tahu anak-anak kita kebanyakan adalah mereka minta apa yang menjadi keinginan mereka daripada kebutuhan mereka. 其实我们心里知道，他们所愿意买的不是需要的，这是心里愿意去买。 Kita sebagai orang tua harus bisa memilah apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. 我们应该分辨什么是孩子真正需要的东西， Dan kita harus lebih mengutamakan yang menjadi kebutuhan mereka. 我们要更优先于他真正需要的东西。 Dengan jalan ini sebenarnya kita sedang mengajarkan anak kita bahwa Tuhan tidak serta-merta mendengarkan doa kita sesuai keinginan kita. 那么我们无形中教导孩子，神也是不随便听人的祷告， Tetapi Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kehendak-Nya. 但是神愿意我们需要的，他就给予。 Pada saat kita menyatakan kasih kita kepada sesama, 当我们对别人显明对他的爱的时候， ingatlah kasih itu boleh membawa sesama kita mengenal Tuhan. 何况我们的所认识的人也可以认识上帝， Tuhan dengan segala sifatnya dan karakternya. 让神的自己的本性与爱心。 Bapak Ibu sekalian, Max Lucado di dalam bukunya yang berjudul Love Worth Giving, 那么一个作者写，但对于爱与给予， di dalam bukunya ini membahas 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. 那么他在这里提到哥林多前书， Intinya adalah kasih itu baru bernilai kalau kita berikan kepada sesama. 意思是说，当我们愿意把爱送给别人，这个爱的分量才显明出来。 Kasih yang daripada Allah itu baru ada harganya kalau kita salurkan kepada sesama. 那么神的爱，当我们显明给别人的时候，那个爱才是成为珍贵的爱， Bukan untuk kita simpan. 不是我们把它藏起来。 Satu kutipan kalimat di dalam bukunya itu mengatakan demikian. 那么他在书中这样写道： Bagian Tuhan adalah memberikan kasih dan menumbuhkan kasih itu di dalam hati kita. 那么神的工作就是神给我们爱，也在我们心里培养他的爱。 Bagian kita 那么我们的责任， adalah tinggal di dalam kasih itu. 住在他的爱里面， Melakukan kasih itu. 那么行他的爱。 Semakin kita dekat dengan Tuhan, 当我们亲近神的时候， kasih Allah yang murni itu akan memenuhi hati kita. 神清洁的爱要充满我们的心， Sehingga itu boleh mengalir menjadi berkat buat sesama kita. 让这些爱成为对别人的一个祝福。 Bapak Ibu sekalian, ada seorang ibu yang bernama Helen Hatfield. 那么，亲爱的弟兄姐妹，有一位姐妹就叫 Helen， Ibu Helen ini bertobat di usia tuanya, 那么她是在年纪大了的时候才悔改， kira-kira berusia 80 tahun. 是在86岁的时候。 Tapi syukur kepada Tuhan dia masih punya kekuatan kesehatan yang baik. 感谢神，她虽然年纪大了，她还有健康。 Setelah dia bertobat, dia rindu sekali melayani Tuhan. 当她悔改信主的时候，她愿意服侍神， Dia ingin menyatakan kasihan daripada Tuhan itu kepada sesama. 她愿意将神的爱传给别人。 Dia mendatangi pendetanya dan dia berkata, 他牧师向他说， Bapak pendeta, saya ingin melayani Tuhan. 他对牧师说：“牧师，我愿意服侍上帝。 Saya ingin melayani di sekolah minggu. 那么我愿意在主日秀来服侍。” Bapak pendeta ini sedikit kaget begitu ya, wanita umur 80 tahun ingin melayani di sekolah minggu. 那么这牧师觉得很吃惊，这样大的年纪愿意在主日秀来侍奉。 Dengan menjaga perasaan Ibu Helen ini, Bapak pendeta ini berkata, Ibu, tolong pikirkan sekali lagi. 那么他最柔顺的对这个老妇人说：“请你慢慢再想一想。” Dan pulanglah berdoa dan bertanya pada Tuhan. 当你回到家里向上帝祷告， Mungkin ada pelayanan lain yang Ibu bisa kerjakan. 可能有一些别的侍奉是适合你做的。 Ibu Helen ini pulang dengan sedikit kecewa. 那么他有一点失望的回到家里，
Kemudian dia berdoa pada Tuhan. 然后他对上帝祷告， Tuhan membuka hatinya. 上帝开了他心眼， Tuhan membuka matanya. 开了灵眼。 Ibu Helen ini rumahnya di sekitar kampus di mana itu berdatangan mahasiswa dari luar negeri. 那么他住在附近的一间大学里面，这个大学有许多外国人来的学生。 Dan Ibu Helen ini punya sebuah taman bunga yang begitu indah. 那么他家里有一个很好的花园， Karena dia suka berkebun, suka menanam bunga. 因为他喜欢画，也喜欢园艺。 Pada saat Ibu Helen melihat mahasiswa-mahasiswa yang berlalu lalang, 当他看到他家门前的许多学生， dan ada beberapa yang juga tertarik dengan taman bunganya itu, 有一些大学生欣赏他的花园， dia terpikir, saya bisa menyatakan kasih saya kepada para mahasiswa. 那么他心里想，我可以向他们显明我的爱。 Dia pun selalu membuka pintu rumahnya, 那么他就开了他的大门， dan pada saat ada mahasiswa yang berhenti di depan rumahnya dan melihat menikmati taman bunganya, 当他看到一些学生在他家门口欣赏他的画的时候， dia mengajak mereka masuk ke rumahnya. 那么请他们到他的家， Ayo mari masuk, 请一些大学生们进到他的家， minum teh bersama saya, 与我一起喝茶， minum kopi bersama 与 saya, 我喝咖啡， nikmati kue yang saya sajikan. 让你享受我做的糕。 Mungkin bisa menyegarkan kalian yang sudah seharian capek kuliah. 可能这个使你一天的劳碌得做轻松。 Sekian waktu Ibu Helen melakukan hal ini. 那么他做了这个一段的时间， Dan sampai masa tua, sampai masa akhirnya dia pun meninggal dunia. 那么以后他年长就过世。 Pada saat pemakamannya itu banyak sekali datang mahasiswa yang tidak dikenal oleh keluarga Ibu Helen ini. 那么他使得就许多他人不认识的大学生来到他的灵柩前， Keluarganya bertanya, siapakah orang-orang ini? 那么他家属就心里问：这些大学生是谁呢？ Para mahasiswa itu mengaku mereka sudah dipertobatkan oleh Ibu Helen. 那么这些大学生见证，就是 Helen 姐妹使他们认识上帝，而且信了上帝。 Melalui hal yang sederhana dia buka pintu, dia membuka diri buat para mahasiswa. 其中一个小小的事，就是他愿意请大学生与他在一起分享爱的时候， Dan di dalam waktu-waktu seperti itu dia mengenalkan Kristus kepada para mahasiswa. 就是借着这个机会，他把耶稣基督介绍给许多大学生。 Dan banyak mahasiswa percaya kepada Tuhan. 那么有许多大学生信了上帝， Satu teladan yang indah yang diberikan oleh Ibu Helen. 是一个美好的见证。 Tidak hanya membagikan kasih kepada sesama untuk demi memenuhi kebutuhan mereka. 他不但是以爱来满足学生的需要， Tapi membawa mereka kepada Tuhan. 甚至于他把大学生带到神的面前， Membawa para mahasiswa mengenal Tuhan. 让每位学生认识上帝。 Bapak Ibu sekalian, kiranya kita boleh bertumbuh di dalam kasih Allah yang sudah Allah berikan di dalam diri setiap kita. 我们渴望我们每个人在神的爱里成长， Dan kasih itu boleh kita bagikan kepada sesama kita. 让神的爱可以借着我们分享给别人。 Kasih yang kita bagikan itu, ingatlah tujuannya adalah untuk membawa sesama kita mengenal Tuhan yang kita sembah. 让我们的爱可以带领他们也认识神， Tuhan yang kita yakini, 是我们确信的上帝， Tuhan yang kita percayai. 是我们深信的依靠的上帝。 Kiranya Tuhan yang memberkati kita. 愿神赐福我们大家。 Amin. Mari Amin. kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih untuk kasih yang begitu agung yang Tuhan berikan bagi kami. 主，我们献上感谢你伟大的爱赐给我们， Untuk kasih yang Tuhan taruh di dalam hati kami. 请将你的爱放在我们心里， Tolong kami untuk boleh bertumbuh dan boleh hidup di dalam kasih Tuhan itu. 叫我们在你爱里成长。 Dan kami sungguh boleh menyatakan kasih itu kepada sesama kami. 愿如你的爱真是激励我们，让我们也可以分给别人。 Apabila ada di antara kami yang sedang ada masalah dengan sesama kami, 但是当我们看到我们的朋友同工之间有困难，
Biarlah Tuhan yang mengaruniakan hati yang mengampuni kepada kami. 主，你给我们一个宽恕的心。 Tuhan yang pimpin kami untuk boleh melakukan kasih. 主，你给我们力量，让我们可以付出我们的爱。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin.阿门。